Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya adalah salah seorang pembantu guru pada kursus Nahwu Shorof 3 bulan, akan mengajar kitab Mentera Santri, yang mana kita akan sambunglah bab semalam, yang mana tempat kita belajar kursus bahasa Arab 3 bulan ni terletak kepada tempat Pusat Tahfiz At-Taqwa, yang mana alamatnya nombor 2 Jalan Pawang, Taman Keramat. Jadi sebelum kita sambung bab, kita nak refresh balik bab-bab yang lepas daripada tasrif lughawi, yang mana pertamanya huwa katabalah, macam yang saya kata, itu adalah fi'il bina ataupun fi'il sahih sulasi 3 huruf. Kenapa sahih? Sebab pada fa, ain dan lam fi'ilnya tidak ada huruf illat, ataupun ain dan lam fi'ilnya tidak berupa huruf yang sama, ataupun antara tiga kalimat ni tidak ada huruf hamzah. Jadi itu digelar sebagai fi'il ataupun bina sahih. Dan lagu sudah saya buat semalam, sudah saya bagi semalam. Kalau tak tahu boleh tengok pada video yang lepas lah. Lepas tu ada sambungannya adalah rodda, yang mana rodda ni adalah bina ataupun fi'il mudha'af, yang mana bina mudha'af ni bina yang ain dan lam fi'ilnya berupa huruf yang sama. Dal, maknanya dal tu ada dua sebenarnya, tapi dia digabungkan, macam saya dah terangkan semalam. Yang ketiga qala ni dia bina ataupun fi'il ajwaf. Fi'il ajwaf ni yang mana ain fi'il dia berupa huruf illat. Huruf illat ni macam yang saya kata semalam, huruf alif waw ya, ataupun telah diterangkan oleh ustaz pada video yang lepas pasal wazan dan mauzun. Mungkin faham, semua dah faham. Dan yang keempat sara. Sara ni dia tetap bina ajwaf kerana huruf illat dia pada ain fi'il. Sa fa fi'il, alif ain fi'il, ra lam fi'il. Dia sama macam qala, tapi bezanya qala ni adalah ajwaf waw dan sara ni adalah ajwaf ya. Kalau qala fi'il mudhari', kalau kita nak tahu dia ajwaf waw ataupun ajwaf ya, kita kena tengok pada kamus. Yang mana kalau fi'il mudhari' dia, contoh kalau qala fi'il mudhari' dia yaqulu ada waw, selepas qaf ada waw, jadi itu adalah ajwaf waw. Tapi kalau sara pula, kalau kita tengok pada kamus, adalah sara yasiru, selepas sin ada huruf ya, jadi yasiru. Kita nak bezakan dia, cara dia satu, kena tengok kamus saja. Jadi kita teruskan pada muka surat 154, nombor yang kelima, da'a, yang mana ini adalah bina ataupun fi'il naqis lah. Ini naqis waw. Sebab apa? Fi'il mudhari' dia da'a yad'u fi'il mudhari' dia. Jadi kalau kita nak tahu dia naqis waw ataupun ya, kita tengok hujung dia, waw ke ataupun ya. Cara dia kita tengok kat kamus lah, macam biasa cara dia. Lepas tu yang keenam, rodia, yang mana rodia ni sama, dia bina naqis juga. Rodia ya roda. Cara dia kena tengok kat kamus, tak ada cara lain. Lepas tu nombor yang ketujuh pada muka surat 155, yaktubu ni dia dah masuk fi'il mudhari' yang daripada nombor 1 sampai nombor 6 tadi adalah fi'il madi, dan ini dah masuk fi'il mudhari'. Jadi yaktubu ni dia adalah fi'il mudhari' kepada kalimat kataba. Kataba yaktubu, wazan dia fa'ala yaf'ulu. Saya dah terangkan dah semalam, lagu pun saya dah bagi juga. Lepas tu nombor yang ke-8, yarudu ni fi'il mudhari' kepada radda. Radda ni bina apa ni lah, bina mudha'af lah, yarudu. Lepas tu yaqulu ni dia adalah fi'il mudhari' kepada kalimat qala. Dia kalimat qala, dia punya fi'il mudhari' macam saya cakap tadi, itu adalah ajwaf waw. Jadi bila ajwaf waw, selepas qaf tu ada waw.
Kalau ajwaf ya, lepas qaf ada ya. Tapi disebabkan kalimat qala, fi'il mudhari' dia yaqulu. Jadi dia akan jadi ajwaf waw. Yaqulu. Lepas tu bawah dia yasiru. Macam saya cakap lah, ini fi'il mudhari' kepada sara. Fi'il mudhari' kepada sara. Jadi kita nak tahu dia ajwaf waw ataupun ya, kita tengok selepas tu ada huruf ya ke ada huruf waw. Tapi kalau yaqulu waw, jadi dia ajwaf waw. Tapi kalau yasiru ya, sebab apa? Ada huruf ya dekat situ. Yasin yara, ya yasiru. Jadi kita dah tahu dah itu ajwaf apa, ajwaf ya. Cara dia kena tengok dekat kamus, tak ada cara lain. Jadi kita akan sambung dekat muka surat 157, yang mana ini apa ni, fi'il mudhari' kepada yad'u lah. Fi'il mudhari' kepada yad'u, fi'il mudhari' kepada da'a. Da'a yad'u. Dan kita nak tahu itu nakis apa kan? Nakis ini digelar sebagai nakis waw. Sebab apa? Hujung dia huruf waw. Da'a yad'u. Ini cara dia nak tengok dia, tengok kat kamus lah cara dia. Kalau nak kenal dia nakis waw ataupun nakis ya. Ini fi'il mudhari' kepada da'a. Da'a yad'u da'watan. Jadi yang ke-12, yarda. Yarda ni dia nakis ya. Sebab apa? Walaupun kita tengok hujung dia alif, tapi sebenarnya alif tu asal dia ya. Sebenarnya alif tu asal dia ya. Ini mungkin akan masuk pada bab ilal lah. Mungkin ustaz akan mengajar bab ilal, kenapa boleh jadi yarda. Ini asal sebab bentuk dia macam ya, jadi sebenarnya asal dia ya. Asal kalimat ni adalah ya sebenarnya, bukan alif. Dan kita buka muka surat 159, dah masuk tasrif istilahi, yang mana daripada kata macam telah menulis, sedang ataupun akan menulis, penulisan, orang yang menulis, yang ditulis, itu adalah tasrif istilahi lah. Ataupun mungkin telah diterangkan pada mata pelajaran sorof, jadi semua dah faham dah. Jadi sekarang ni kita akan masuk bab baru lah, bab fa'ala yufa'ilu, wazan fa'ala yufa'ilu. Jadi muka surat 161, kat muka surat 161 pada buku Lentera Santri. Daripada bab yang lepas ada apa-apa soalan? Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. InsyaAllah saya boleh jawab. Okay, kalau tak ada, sambung. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan fahuwa mufa'ilun wa zaka mufa'alun fa'illatu fa'il mufa'alun mufa'alun fa'illatu fa'il mufa'alun mufa'alun. Ini dah masuk tasrif istilahi ya. Tadi itu tasrif lughawi dan istilahi. Dan ini dah masuk tasrif istilahi lah. Kalau yang tasrif lughawi itu macam huwa kataba, huma kataba, huwa huma hum tu semua. Itu tasrif lughawi. Tapi dah masuk tasrif ni, ini adalah tasrif istilahi. Yang mana dia dah tunjuk fi'il madi dia mudhari', masdar mim, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi, dan zaraf lah, zaman dan makan. Jadi kita ambil contoh lain. Sabbaha yusabbihu tasbihan tasbihatan tasbahan tisbahan musabbahan fahuwa musabbihun wa zaka musabbahun sabbih la tusabbih musabbahun musabbahun sabbih la tusabbih musabbahun musabbahun. Fassara yufassiru tafsiran tafsiratan tafsaran tifsaran mufassaran fahuwa mufassirun wa zaka mufassarun fassir la tufassir mufassarun mufassarun fassir la tufassir mufassarun mufassarun. Itu adalah contoh-contoh lah yang mengikuti wazan fa'ala. Ataupun wazan dan mauzun mungkin semua dah faham, mungkin dah diterangkan oleh Ustaz Agong ataupun Ustaz Farid pada video yang lepas. Dan kita akan sambung yang nombor yang kelima pada muka surat 161 lah. Rabba yurabbi tarbiyan tarbiyatan tarbaan tirbaan
murabban fahuwa murabbin wa zaka murabban rabbi la turabbi murabban. Ini yang kelima lah, rabba yurabbi. Ni ikut wazan sama, fa'ala yufa'ilu sama. Sebab apa? Fa'ala yufa'ilu ada 4 huruf. Ain tu kira macam 2 lah, dia gabungkan. Ra huruf pertama, ba ada 2 huruf, 2 dan ketiga. Lepas tu ada alif kat ujung tu. Contoh yang kedua, contoh yang pertama, sama yusammi tasmiyatan tasma'an tisma'an fahuwa musammin wa zaka musamman samilatu sammi musamman samilatu sammi musamman. Kita tengok pada contoh yang kedua. Salla yusalli tasliyatan taslaan tislaan musallan fahuwa musallin wa zaka musallan salli la tusalli musallan. Jadi kalau tasrif lughawi dan istilahi ni, dia tak ada cara lain lah. Tak ada cara lain, dia kena hafal je. Dia kena hafal, wajib hafal. Sebab itulah sistem ni dia sediakan lagu supaya memudahkan pelajar-pelajar untuk menghafal lah. Pada nombor yang keempat, muka surat yang sama, 161. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan fi'alan mufa'ilun mufa'alun fa'ilatu fa'il mufa'alun. Fa'ala ni adalah wazan lah, fa'ala yufa'ilu. Kita tengok pada mauzun dia ataupun contoh dia yang lain sama baris. Jahada yujahidu mujahadatan jihadan mujahidun mujahadun jahid la tujahid mujahadun. Ini adalah mauzun lah. Mauzun wazan dia fa'ala yufa'ilu. Ataupun kita baca contoh yang kedua, sa'ada yusa'idu musa'adatan si'adan musa'idun sa'idlatu sa'id musa'adun. Ini adalah wazan fa'ala yufa'ilu bina sahih lah. Ini kita masuk pada muka surat 162. Hajja yuhajju. Ini adalah wazan fa'ala yufa'ilu, tapi bina mudha'af yang mana ain dan lam fi'ilnya berupa huruf yang sama. Jim tu, huruf yang sama tu. Hajja yuhajju muhajjatan hijajan fahuwa muhajjun wa zaka muhajjun hajjilatu haji muhajjun hajjilatu haji muhajjun. Dan dia adalah sediakan lagi dari satu, ada yu'adi. Ini fa'ala yufa'ilu bina naqis pula, bina yang lam fi'ilnya berupa huruf ilat. Ada yu'adi mu'adatan aidaan fahuwa mu'adin wa zaka mu'adan adilatu adi mu'adan adilatu adi mu'adan. Ini dia mauzun, yang dia bukan wazan. Wazan dia fa'ala yufa'ilu, tapi ini yang berbeza dia adalah bina lah. Bina yang haja bina mudha'af, tapi kalau ada bina naqis, sebab ain fa fi'il. Dan apa ni, hujung dia adalah huruf ilat. Jadi kita tengok pada yang nombor yang ke-7 lah, muka surat yang sama. Ini dah masuk wazan af'ala yuf'ilu.
أفعل يفعل إفعالا ومفعلا فهو مفعل وذاك مفعل أفعل تفعل مفعل مفعل أفعل تفعل مفعل مفعل أفعل يفعل إفعالا ومفعلا فهو مفعل وذاك مفعل أفعل تفعل مفعل مفعل أفعل تفعل مفعل مفعل. Dan amana. Amana ni dia sama wazan dia af'ala. Yang peliknya kenapa lain? Ini bukan wazan fa'ala ya, ini wazan af'ala. Kenapa amana? Sebab asal dia a'mana, tapi perlu belajar pada bab ilal lah. Ilal, bab ilal akan menerangkan macam mana dia boleh mana tak mana. Mungkin Ustaz akan mengajar bab ilal lah. Amana yu'minu imanan wa mu'manan fahuwa mu'minun wa zaka mu'manun. Amin la tu'min mu'manun mu'manun. Amin la tu'min mu'manun mu'manun. Lepas tu yang ketiga dia ada bagi awsala. Awsala ni samalah wazan af'ala. Tapi ini adalah bina misal yang mana fa fi'il berupa huruf ilat. Awsala af'ala. Tu penambahan ya. Alif di awal tu penambahan. Hamzah yang di awal tu adalah penambahan. Jadi fa fi'il dia adalah waw, ain fi'il adalah sad dan lam fi'ilnya adalah lam. Jadi fa fi'il dia waw. Jadi dia digelar sebagai bina misal. Bina yang fa fi'il dia berupa huruf ilat. Awsala yusilu isalan wa musalan fahuwa musilun wa zaka musalun. Awsil la tusil musalun musalun. Awsil la tusil musalun musalun. Af'ala adalah wazan, amana dan juga awsala adalah mauzun. Tapi mauzun dalam bina yang berbeza lah. Kita akan sambung pada nombor yang ke-8. Tamma. Ini sama wazan af'ala. Wazan af'ala tetapi bina mudha'af. Yang mana ain dan lam fi'ilnya berupa huruf ilat. Hamzah yang di awal tu penambahan. Dan ta adalah fa fi'il. Ain dan lam fi'ilnya adalah huruf mim. Jadi huruf mim tu samalah. Tamma yutimmu itmaman wa mutamman fahuwa mutimmun wa zaka mutammun atimalatu timma mutammun. Atamma yutimmu itmaman wa mutamman fahuwa mutimmun wa zaka mutammun atimalatu timma mutammun. Ini adalah mauzun ya, wazan dia adalah af'ala. Sama je, walaupun bentuk dia berbeza, mungkin akan diterangkan pada bab ilal lah. Bab ilal ni sangat penting, akan menerangkan pasal kemusykilan. Pelajar bagi yang tak faham pasal amana ataupun atama. Jadi kita sambung yang nombor yang ke-9, muka surat 164. Bagi siapa yang tak tahu, kita belajar Lentera Santri ya, muka surat 164, nombor yang ke-9. Yang mana ada ayqana, arada dan ta'anta berserta istahda. Ayqana yuqinu iqanan wa muqanan fahuwa muqinun wa zaka muqanun. Ayqin la tuqin muqanun ayqin la tuqin muqanun. Ini sama wazan dia wazan af'ala. Dalam bina misal, bina yang fa fi'ilnya berupa huruf ilat. Ya adalah fa fi'il, qaf adalah ain fi'il dan nun adalah lam fi'il. Jadi fa fi'il dia huruf ilat. Jadi digelar sebagai bina ataupun fi'il misal. Kita sambung pada arada. Arada yuridu iradatan muradan fahuwa muridun wa dhaka muradun. Arid la turid muradun arid la turid muradun.
Jadi yang tadi tu bina misal. Yang masuk yang arada ni pula, ini adalah bina ajwaf. Bina yang ain fi'il berupa huruf ilat. Jadi hamzah yang awal tu penambahan. Ra adalah fa fi'il, alif adalah ain fi'il, dan dal adalah lam fi'il. Bagi siapa yang ada soalan boleh tanya insya-Allah pasal sorof yang istilahi. Dan bina dan wazan dan mauzun arada ni, macam mana arada sedangkan wazan dia af'ala? Dia jadi macam ni sebab perubahan daripada bab i'lal. Asal dia bukan arada, adalah asal dia ada diterangkan pada bab i'lal lah. Untuk kefahaman semua, mungkin Ustaz akan mengajar bab i'lal. Dan kita masuk yang ketiga, ta'adda. Ta'adda ya ta'adda ta'addiyan muta'addan fahuwa muta'addin wa zaka muta'addan ta'adda la tata'adda muta'addan muta'addan ta'adda la tata'adda muta'addan muta'addan. Ini ta'adda ni dia dah berubah wazan. Dia berubah wazan jadi wazan tafa'ala. Jadi tafa'ala dia adalah bina naqis, yang mana lam fi'il berupa huruf ilat. Huruf ilat dia alif yang berupa ya tu lah. Huruf ilat dia. Jadi kita akan sambung. Istahda yastahdi. Istahda yastahdi ni dah masuk wazan baru. Wazan istaf'ala. Istaf'ala yastaf'ilu. Tapi ikut wazan, ikut bina. Ini adalah bina naqis lah. Istahda yastahdi istihdaan mustahdan fahuwa mustahdin wa zaka mustahdan. Istahdi la tastahdi mustahdan mustahdan. Istahdi la tastahdi mustahdan mustahdan. Itulah lagu yang keempat tu lah. Sama. Aiqana, arada, ta'adda dan istahda. Jadi kita akan masuk nombor yang ke-10 pada muka surat 165. Al-Qayulti. Al-Qayulti ni dia adalah wazan af'ala. Af'ala bina naqis juga, sebab lam fi'il dia huruf ilat. Al-Qayulti ilqa'an mulqan fahuwa mulqin wa zaka mulqan. Al-qilatul qi mulqan mulqan. Al-qilatul qi mulqan mulqan. Ataupun kita ambil contoh yang lain. A'ta yu'ti i'ta'an mu'tan fahuwa mu'tin wa zaka mu'tan. A'tila tu'ti mu'tan mu'tan. A'tila tu'ti mu'tan mu'tan. Jadi ini adalah wazan af'ala bina naqis lah. Dan kita masuk nombor yang ke-11, muka surat yang 165 juga. Wazan, kita masuk wazan baru, wazan tafa'ala, yang mana tadi yang ta'adda tadi tu sama lah. Inilah wazan dia tafa'ala. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan mutafa'alan fahuwa mutafa'ilun wa zaka mutafa'alun. Tafa'al la tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun. Tafa'al la tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan mutafa'alan fahuwa mutafa'ilun wa zaka mutafa'alun. Tafa'al la tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun. Tafa'al la tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun. Ini dah masuk wazan tafa'ala yatafa'alu. Tapi ini tasrif daripada bentuk bina sahih lah. Yang mana kita ambil contoh lain. Ta'allama yata'allamu ta'alluman muta'allaman fahuwa muta'allimun wa zaka muta'allamun. Ta'allam la tata'allam muta'allamun muta'allamun. Ta'allam la tata'allam muta'allamun muta'allamun. Jadi buat masa ni sampai situ saja pelajaran sorof. Jadi kita akan masuk huruf-huruf lah dalam nahu ataupun kalimat-kalimat nahu lah.
Kita sambung pada muka surat 182, buku yang sama Lentera Santri. Tadi dah masuk sorof yang tasrif istilahi. Ada sesiapa nak tanya soalan ke? Tak ada. Jadi kita akan masuk nombor yang ke-17, muka surat 182, isim isyarah. Zaha zazihi hazihi zani zaini tani. Zaha zazihi hazihi zani zaini tani. Taini tilka dhalika ulaika sammaha ulai huna hunaka. Jadi ini adalah isim isyarah lah. Yang mana isim isyarah ni Ustaz Farid pernah cakap, kalau ada kalimat selepas isim isyarah tu ada alif lam, maknanya isim yang ada alif lam tu adalah badal kepada isim isyarah. Dan kita akan masuk pada isim mausul, nombor yang ke-18, muka surat 182 juga. Allazi alladzani alladzina al-uli. Alladhi alladhaini alladhina al-uli. Allati allatani allati ma man ayyu. Allati allataini allati ma man ayyu. Bab isim mausul nanti bab dia panjang sikit. Jadi mungkin Ustaz Farid pun dah terangkan isim mausul. Jadi perlu hafal lah huruf-huruf nahu ni. Isim mausul kena hafal. Yang lepas-lepas huruf jar semua tu sangat penting lah. Memang diwajibkan pada semua pelajar hafal lah. Pada nombor yang ke-19, huruf yang beramal seperti laisa. Ma la la ta'in amalu laisa. Ma la la ta'in amalu laisa. Ini pun bab dia panjang sikit. Mungkin Ustaz pun dah terangkan, ataupun Ustaz akan terangkanlah bab ni. Jadi bab kefahaman mungkin dipimpin oleh buku teks Nahwu dan Sorof lah. Ini hanyalah sekadar lagu dan perlu dihafalkan. Kalau tak faham, kalau saya suruh hafal dulu, tapi kalau tak faham, jangan risau, mungkin Ustaz akan mengajar bab ni. Jadi apa-apa hafal dulu, kaedah-kaedah untuk faham, contoh semua, kemudian lah. Dan nombor yang ke-20, af'alul muqarabah. Kada karaba wa aushaka. Kada karaba wa aushaka. Ini af'alul muqarabah pun ada bab khusus kat dalam buku teks Nahwu. Kita akan teruskan pada nombor yang ke-21, muka surat 183. Asahara wa ikhlau laqa. Asahara wa ikhlau laqa. Ini af'alul rojak pun ada bab khusus dia dekat dalam buku Nahwu. Dan kita tengok pada bab Nahwu yang terakhir dalam buku Lentera Santri ni, af'alul syuru'. Ansha'a tafiqa akhadha ja'ala bada'a syara'a aliqa habba btada'a inbara. Ansha'a tafiqa akhadha ja'ala bada'a syara'a aliqa habba btada'a inbara. Jadi bab Nahwu sampai itu je. Daripada huruf jar nombor yang ke-6 sampai af'alul syuru' nombor yang ke-22. Jadi lagu-lagu semua saya dah bagi. Saya minta semua pelajar hafal hafal supaya memudahkan untuk kita baca kitab lah. Siapa ada persoalan daripada tasrif istilahi tadi? Tasrif istilahi kita belum habis lagi. Mungkin kita akan habiskan pada waktu yang akan datang. Tasrif istilahi. Daripada tasrif lughawi yang video yang lepas saya mengajar sampai hari ni, siapa yang ada soalan boleh tanya.
sebelum kita tutup majlis? Jadi kalau tak ada soalan, saya nak minta semua pelajar hafalkan benda ni. Peperiksaan mungkin akan diadakan lah, peperiksaan melalui telefon lah. Peperiksaan mungkin diadakan. Jadi minta semua hafal, sebab ini adalah salah satu punca. Kalau kita hafal ni, mudah untuk kita baca kitab tak ada baris. Sangat mudah untuk cari kat kamus, cari makna asal dia apa. Jadi insyaAllah kalau tak ada soalan, kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah. Subhanakallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.